Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera, salam penuh inspirasi diucapkan kepada anda penonton-penonton wanita hari ini yang ketika ini menonton kami secara langsung di Kaca TV ataupun secara langsung di Tonton HD. Yang bersama kami dalam talian di Facebook juga, terima kasih banyak-banyak. Hari ini pastinya akan terus kami kongsikan pelbagai pengisian menarik untuk anda. Betul tu Fiza, hari ini hari Khamis 3 Ogos 2023. Jadi apa kata kalau kita kekalkan momentum kita, semangat kita sebagaimana kita tempuh hari Isnin yang lalu dan juga di permulaan bulan Ogos ini juga Fiza, apa kata kalau kita kembali jaga diri kita, jaga pengurusan masa kita dan juga jaga kesihatan kita demi kesejahteraan kita semua juga. Betul. Berbaki lebih kurang 5 bulan saja lagi sebelum kita nak masuk ke tahun baru. Mungkin sempat lagi untuk kita lihat akan sempat kita dah lakukan ke azam kita. Kita janji nak jaga kesihatan, kita dah buat ke? Betul. Kita janji nak lebih masa dengan keluarga, kita dah lakukan ke? Sebab setiap daripada kita ini mungkin Syirah ada pengorbanan yang berbeza-beza dilakukan. Ada dalam kalangan wanita yang mungkin mengorbankan kerjaya mereka untuk menguruskan rumah tangga. Ada juga yang terpaksa mengorbankan cinta. Dan untuk kita bercakap ataupun kita fahami dengan lebih lanjut mengenai korban cinta ini, kita nak bersama dengan Mojo untuk kita dalami, kita hayati apa yang mereka cuba sampaikan. Apa kata anda dengarkan lagu ataupun single terbaru Mojo dengan tajuknya Korbankan Kita. Silakan. Aku singgah mengumpan kasih dan sedar kau pun juga merasa yang sama. Aku takut karena sudah lafaz janji jujur pada intan yang lain. Andanya dia tahu tak sampai hatiku. Kami hancur pendamkan saja bibit cinta.
sampai ke dalam hati lah. Saya kira penonton-penonton juga merasai yang sama, korbankan kita. Tapi dalam lirik tu, demi kesetiaan aku korbankan kita. Kenapa dah setia kena korbankan kita tu, Awira? Okey, kalau ikut kan benda ni general kan, dia about kesetiaan lah. Benda ni tak kisahlah kalau kita tengok dalam MV tu cerita about husband and wife, tapi ini kesetiaan pada dia general untuk couples. Maksudnya menghargai pasangan anda. Okey. Sebab cinta tu mahal sebenarnya. Betul, cinta tu mahal. Setia tu pun mahal. Betul, cinta mahal, setia pun mahal. Okey, Syira, tapi sebelum tu mungkin kita nak perkenalkan ahli anggota Awira, Mojo dulu. Betul, vokalisnya kita ada Awira, saya. Dennis selaku gitaris, Joha selaku drummer dan juga kita ada bassist wanita iaitu Iki. Hai, Iki. Sihat dan empat orang. Ya, sihat. Okey, baik Awira, korbankan kita apa sesiapa saja nak jawab pun tak ada masalah. Lagu ini Mojo. siapa di sebalik penciptaan lagu ini? Penciptaan lagu ni macam Once Abaidi lah yang buat, yang producekan lagu korbankan kita ni, dan penceritaan dia macam saya cakap tadi lah sesingkat kan, dia about kesetiaan, kejujuran seseorang pada sebuah pasangan. Okey. Kalau kita tahu Mojo ni, nama Mojo tu pun dah tahu maksudnya lah X Factor. Dan kemudian kemunculan Mojo juga sebenarnya dengan lagu-lagu Andai Ku Bercinta Lagi, Roman Cinta, dan macam-macam lagi. Tapi konsep yang dibawakan adalah synth rock. Adakah ini juga genre yang sama dibawakan untuk diketengahkan kepada penonton? Yeah, I would say it's the same juga, because the synth rock is the element of keyboards and everything. So it's still the same in that genre lah. Okey. So, tapi kali ini kita akan lebih ke ballad ya. Lebih ke ballad. Ada sikit lah. Dan kabarnya juga Mojo dah 8 tahun kan? Dah 8 tahun. 8 tahun. Sebenarnya dah 11 tahun. Saya bukan keluar lah, pengembaraan 8 tahun. Tapi bila kembali ini pasti dengan naskah yang saya kira sangat bagus ini, apa yang diimpikan ataupun yang diinginkan oleh Mojo sebenarnya? Sebenarnya Mojo nak createkan legacy rock. Especially for rock band lah. Sebab kita nak adakan lagi legasi. Kita nak kejar Kita nak kejar ketinggalan yang dah lepas. Ya, betul. Tapi sebab ada juga dengan COVID dan sebagainya kan. Ada kembali lagi. Ada hikmahnya. Okey, baik Dennis sendiri dengan ceritanya Mojo akan melebarkan sayap ke Indonesia. Mungkin boleh cerita sikit perancangannya? InsyaAllah memang dari dulu kita berusaha untuk tembus market sana gitu, dan saya tengok peluang yang bagus sebab di sana pun sudah mulai berketumbuhan bermunculan rock band yang seperti di Malaysia gitu. Nah, ini peluang lah untuk Mojo ke sana. InsyaAllah kita doakan mungkin ada lebih banyak gig dan sebagainya kan. Nanti Ikin pemain basis dalam Mojo. Ikin, macam mana boleh tiba-tiba terjebak dengan Mojo? Dilamar ke? Dia orang lama saya je tak ada. Masa tu dia orang ada buka audition. Rasanya macam bulan 3. So Ikin pun hantar profile, cuba luck lah. Lepas tu alhamdulillah rezeki. Lepas tu kita jamming as a band pun ada chemistry. Ada chemistry. Bosan lah lelaki aja kan, ada perempuan juga. Ada bunga, jadi lagi ceria lah. Nak perempuan je. Dalam taman tu ada bunga lah kan. Tapi memang saya rasa macam saya salute lah pandai main bass Tapi Awira, mungkin penonton-penonton dia rindulah. Boleh tak belanja sikit lagu Andai Ku Bercinta Lagi? Boleh ke? Boleh. Okey, silakan kita dengarkan sikit. Itu lagu favourite saya tu. Saya juga. Andai ku bercinta lagi suatu hari nanti, tunjukkan di mana ruang hati dunia yang masih belum kau huni. Apabila tiba waktu bersama, perlu pejamkan mata, masa lafaz cinta dengan bayangmu di Berbisa ya. Itu juga mungkin jadi pengubat rindu kepada penonton-penonton juga peminat-peminat Mojo. Dan mungkin boleh dikongsikan juga oleh anda semua kan. Bagi peminat-peminat mungkin yang dah ketinggalan, tak tahu apa perkembangan terbaru Mojo, nak tahu perkembangan terbaru, nak tahu mungkin ada gig ataupun konsert mini showcase dan sebagainya, boleh dikongsikan. InsyaAllah we're planning to do a mini ada concert by bulan Februari tahun depan insyaAllah. And semestinya kita akan ada show sebelum sampai ke tahap that moment lah. Okay. And semestinya of course kita di social media. So when check us out,
boleh di mojoband.official kan? Okey. Seperti yang kita kongsikan ni di Mojo Band The Official. Nak tanya birthday Ikin bila, Ikin suka makan apa? ESL. Boleh. Nak bagi hadiah apa? Betul. Okey. Boleh DM. Jangan risau tak cukup lagi masih rindu dengan kumpulan Mojo, jangan risau. Mojo akan bersama dengan kita di hujung siaran nanti untuk mereka dendangkan lagu Roman Cinta. Roman Cinta. Tersasyul. Okey. Tapi sebelum tu nak tanya, kumpulan Mojo selalu tak sakit kepala? Ya. Selalu. Dia. Dia paling banyak. Pergi jumpa doktor tak? Ya. Jumpa doktor. Bagus. Dah sihat dah sekarang ni? Ya, betul. Okey, bagus. Sebab kadang-kadang ada orang dia sakit kepala, dia rasa benda tu ringan je tau. Dia tak nak jumpa doktor. Dia buat rawatan sendiri di rumah. Okey, faham. Betul tu Fiza. Tapi sebab bercerita tentang sakit kepala ni juga, kadang-kadang mungkin kita anggap biasa sebab apa tak? Kadang-kadang kita penat, kita tak cukup rehat, kita tengok screen phone yang banyak tu semua pun boleh menyumbang kepada sakit kepala. Kita ingat makan ubat tahan sakit, tidur dan rehat dah cukup. Itulah yang itu key point dia, kita ingat. Kita ingat, kita rasa. Tapi sebenarnya tak boleh rasa begitu kerana kadang-kadang perkara yang kita ambil sambil lewat itu boleh mendatangkan mudarat kepada kita jika tidak dirawat daripada awal lagi. Kita perlu berjumpa dengan pakar dan hari ini kami nak kongsikan kepada anda topik tentang sakit kepala. Jangan ambil mudah bersama dengan panelis-panelis di studio. Betul tu, dan sekiranya anda ada sebarang persoalan, mungkin simptom-simptom yang menjadi persoalan kepada anda, terus ajukan kepada kami di Wanita Hari Ini di Facebook. Follow juga kami di IG WHITV3 dan juga di TikTok WHITV3. Saya kan kalau sakit kepala saya tarik rambut tu. Okey, saya pun suka. Okey, kita nak berehat dahulu seketika. Hantarkan komen-komen anda kembali selepas ini di WHI. Tak sakit kepala Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Itu dia sakit kepala, jangan ambil mudah. Tapi Syira sakit kepala ke sekarang? Sakit badan. Sakit badan. Saya pun sakit belakang. Okey, ini bukan yang kita nak bincangkan. Apa yang kami nak bincangkan bersama dengan anda tentang sakit kepala ini. Dan saya kira mungkin ramai juga dalam kalangan penonton yang kadang-kadang memang rasa sakit kepala di bahagian belakang, depan, tepi kanan ataupun kiri. Kita sendiri kadang-kadang kita sendiri diagnose lah kan. Ini migraine kot ni. Ini penat kot ni. Ini banyak tengok telefon kot. Ini banyak buat editing ni. Tapi sebenarnya tak boleh kita ambil mudah tentang sakit kepala ni, Syira. Betul tu, dan itu yang kita nak bincangkan bersama dengan dua panelis yang kita bawakan pada hari ini. Di sebelah kanan, kalau kita boleh mulakan dengan Dr. Lim Poh Hin, iaitu selaku pakar neurologi Hospital Pakar KPJ Ampang Puteri. Sihat, Doktor? Sihat. Okey, bagus. Dan di sebelahnya pula adalah Puan Azlinda Tan Zaidi Tan, katanya akan berkongsi dengan kita kata orang pengalaman sakit kepala beliau. Dan baiklah, Fiza, kalau boleh saya buka perbincangan kita pada hari ini. Sebagai permulaannya, kita bercakap tentang sakit kepala ini, Doktor. Kenapa, apa yang boleh dikatakan punca kepada sakit kepala itu? Okey, sakit kepala ni bukan satu nama penyakit tapi gejala. Ya? So bila awak ada sakit kepala, ini adalah tanda mungkin kepala atau otak awak terganggu oleh suatu benda. Biasanya kita akan mengklasifikasikan dalam sakit kepala biasa, di mana kita panggil primary headache, ataupun secondary headache, sakit kepala sekunder. Okay, so dalam kes pertama, sakit kepala biasa, ada seorang yang ada otak yang normal, tak ada apa-apa yang berlaku, tapi oleh kerana ada gangguan, misalnya cuaca panas, stres, terlampau, awak mungkin akan rasa sakit kepala. Okay, so yang itu kita tidak ada kerisauan sangat. Rawatan dia lebih sekadar untuk membantu kurangkan gejala dan juga kalau boleh kita boleh elakkan sebab-sebab dia kena sakit kepala. Ya? Tapi yang lebih penting ialah kalau awak ada seorang yang ada suatu benda yang berlaku dalam otak, misalnya barah dalam otak. Okay. Malangnya 2/3, lebih kurang 2/3 daripada orang yang ada barah otak tak ada gejala sangat. Tapi kalau ada gejala sakit kepala, dia berpanjangan, dia datang tiap-tiap hari dan awak mungkin lebih tua, benda ni ialah satu tanda awak mungkin kena ambil berat. Ya? So biasanya benda-benda macam barah otak, ada setengah orang akan ada keradangan saluran darah dalam otak, kita panggil vasculitis. Ada setengah orang akan ada misalnya pendarahan dalam otak. Okay? Misalnya selepas kejadian pendarahan kerana darah tinggi, ataupun ada setengah orang yang ada barah otak yang tiba-tiba berdarah. So semua ini kita panggil
secondary headache atau sakit kepala sekundar. So yang ini ialah sakit kepala yang kita lebih risau. Okey. Doktor, kalau saya nak mencelah sedikit sebelum kita tanya ke Puan Azlinda. Kalau doktor cakap tadi tentang sakit kepala, ada yang ringan, ada yang sekundar dan kita hanya tahu tentang sakit kepala saja. Tapi bila kita pergi melihat kepada masalah sakit kepala sekundar seperti barah, keradangan, tumor dan sebagainya, adakah ia hanya datang sakit kepala saja ataupun dia datang seiring dengan mungkin ada simptom-simptom ataupun gejala yang lain, doktor? Dua-duanya. Ada setengah orang, kalau sekiranya dia datang dengan gejala yang menunjukkan tanda suatu benda berlaku di sebelah otak. Misalnya kelumpuhan sebelah ataupun kebas sebelah badan, yang itu lebih senang. Sesiapa pun nampak pun ini macam stroke atau pendarahan. Tapi yang lebih bercabaran ialah bila dia sakit kepala saja. Baru-baru ni saya ada satu pesakit, sakit kepala sahaja. So saya pun rasa ini mungkin sakit kepala biasa. Tapi bila saya buat pengimajan, nampak ada pendarahan. So adakahnya boleh ada suatu benda yang serius tapi dia ada gejala sakit kepala saja. Gejala so, ringan. Kita tak boleh anggap benda tu tidak serius kalau tak ada gejala selain daripada sakit kepala saja. Okey, ini key point dia, Syira. Bermakna penonton-penonton kita memang tak boleh ambil mudah walaupun kita hanya merasakan sakit kepala. Ini kita nak tanya kepada Puan Azlinda sendiri. Puan Azlinda mungkin boleh kongsikan pengalaman Puan Azlinda. Kabarnya Puan Azlinda juga satu ketika dahulu sering kali mengalami sakit kepala sebelum Puan mengetahui tentang sakit-sakit yang lain tu. Mungkin Puan boleh kongsikan. Yes, saya start sakit kepala tu setiap hari. Macam makan ubat tahan sakit pun dia tak lega. So pergi klinik masih sama. Saya rasa sakit kepala yang berpanjangan. Lepas tu dengan rasa yang tak stabil, kita rasa pening, pusing. So macam duduk pun kita rasa macam kita nak jatuh. So saya nak tahulah punca kenapa saya rasa sakit yang setiap hari itu kan. So bila dah tidur rehat pun masih sama juga setiap hari. So risaulah. So kita pergi ke doktor lah untuk pemeriksaan yang lanjut. Okey, berapa lama tempoh antara sakit kepala tu dengan nak pergi ke doktor tu? Mungkin kalau seminggu, 2 minggu kita boleh terima lagi. Tapi kalau dah bertahun-tahun ke macam mana? Tak, dia once kena rasa sakit tu pergi klinik dulu. So ambil ubat. Try ubat dulu. Lepas tu tak baik juga, pergi ke hospital lah. Okey. Selepas pergi ke hospital, pastinya ada rawatan susulan yang lebih rapi dilakukan oleh pihak hospital dan juga doktor. Mungkin boleh kongsikan ketika itu apa sebenarnya yang menjadi punca kepada masalah sakit kepala itu? Bila pergi tu doktor buat MRI apa semua, so test, buat test saya berjalan apa semua, so yang doktor punya basic check rawatan tu lah. So dia tengok saya masih okey lah, boleh buat apa benda-benda biasa tu. So MRI result pun okey, normal, tak ada pendarahan, semua tak ada lah. So doktor bagi medication. Selepas tu ajar cara-cara tidur yang betul, apa semua kan. So after that dia dah berkurang lah. Okey doktor. Ini bagi Puan Azlinda yang ada simptom dan cakna segera pergi mendapatkan rawatan kepada mereka yang lebih pakar. Tapi saya kira ramai dalam kalangan penonton kita sila cakap dengan diri sendiri lah. Kadang-kadang kita sakit ni, this is okay ni, boleh handle sendiri ni. Minggu depan lah jumpa doktor. Minggu depan dah hilang dah sakit tu. Kita pun lupa. 3 bulan lepas tu datang pula sakit yang teruk. Baru kita rasa sakit. Dan kadang-kadang kalau sakit kepala ni, bila kita check sakit kepala, kita check blood pressure kita, okey, normal, tapi kepala sakit. Kalau macam tu bagaimana doktor? Adakah ada simptom ataupun ada komplikasinya? So sebenarnya macam ni, alat yang paling penting untuk kita ada ialah berbincang dengan pesakit. Nak tahu sejarah dia lah. So dalam perbincangan ni kita nak tengok kalau ada apa-apa red flag lah, apa-apa yang bendera merah yang menunjukkan ada kemungkinan sakit kepala sekundar. So biasanya apa yang saya dapat daripada pesakit ialah apa penyebab ataupun apa faktor-faktor yang datang sebelum sakit kepala. So satu alat yang kita guna ialah satu benda yang kita panggil headache diary sakit kepala, dalam bentuk app, biasanya download daripada Android ke iPhone. Apa yang nak tahu ialah
kalau awak sakit kerap, adakah apa-apa yang awak buat tiap-tiap hari tu dia menyebabkan sakit kepala tu? Okay. Misalnya dari segi cara hidup, cara tidur kita, pukul berapa kita tidur, pukul berapa kita bangun. Ramai orang tak cukup tidur dalam kita punya komuniti moden ni sebab kerja. Ya? So yang lain tu ialah ada kalanya pemakanan. So ada setengah orang bila makan coklat dia ada sakit kepala. So kita kena tengok apa penyebab dia. Sebab kalau kita gambarkan sakit kepala ni ialah suatu gejala otak awak mungkin rasa tak selesa. Okay. Kita nombor satu ialah nak tahu kalau benda ni ialah benda yang serius. So kita hanya perlu kita perlu buat satu pengimejan hanya boleh memberitahu. Sebab apa yang saya kata tadi, ada setengah orang yang ada benda yang serius, yang sakit sedikit saja. Ada orang yang ada sakit kepala yang teruk tapi bukan serius bila scan. So untuk saya, pesakit harus ada satu scan otak dalam hidup mereka. Perlu buat Ya. Perlu buat. Dalam hidup mereka lah, bukan serta-merta. Hidup sekali sekurang-kurangnya. Sekurang-kurangnya. Okay. Yang kedua ialah biasanya kena tengok. Okay. Kalau sakit kepala ni dia datang dan hilang, ada kemungkinan cara hidup kita memberi sakit kepala. Mungkin dalam kes awak mungkin kerja kuat. Okay. So tetapi ada setengah orang yang ada sakit kepala yang berterusan tiap hari. Okay. So yang itu ialah pesakit yang kita nak tengok dulu. So kalau ada sakit kepala yang berterusan, dia datang secara mendadak. Dia tak ada sakit kepala, tiba-tiba ada sakit kepala. Bila dia dah tua. Orang tu mungkin 50-an, 60-an, tiba-tiba mengadu sakit kepala. Okay. Kalau sekiranya dia ada gejala sistemik lain, misalnya dia berat badan merosot dengan cepat, kalau dia demam selalu, kalau ada mungkin sejarah HIV atau barah otak. So semua ini akan menunjukkan kemungkinan penyebab tu dalam masalah dalam otak, masalah struktur otak. So dalam kes itu biasanya kita akan cuba membuat scan lebih awal. Okey, baik. Banyak lagi perkongsian dan persoalan sebenarnya yang kita nak ajukan kepada kedua-dua panel kita. Tapi sebelum kita nak dengar pandangan orang ramai, kita nak raikan juga rakan-rakan kita di Facebook. Antaranya ada komen dari Zaida Ilani Zainal Abidin, katanya selamat tengah hari semua. Masa saya pregnant, anak ketiga selalu sakit kepala, rupanya kena darah tinggi. Alhamdulillah sekarang dah okey. Cuma sambung follow up di klinik dan buat ujian urin 3 bulan sekali untuk tengok buah pinggang okey. Rajin-rajinlah ke klinik untuk berjumpa doktor, katanya Fiza. Bagus. Ini sikit yang kita mahulah, sentiasa cakna kan. Macam doktor kata tadi, sekurang-kurangnya seumur hidup perlu ada satu scan. Tapi yang ini macam puan tadi, cek darah, cek air kencing, itu bagus juga supaya kalau apa-apa berlaku kita tahulah pada awal. Kita dah tahu macam mana kita nak precautionnya. Okey, baik, kita nak dengar juga apa kata pandangan orang ramai mengenai topik kita hari ini. Jom kita tengok. Sometimes macam selalu memang pening kepala bila panas, ataupun kalau macam stres kerja tu memang pening kepala lah. Lepas tu kalau masa I pregnant juga memang pening kepala tahap macam pecah ke apa macam tu like lah. Kalau let's say pergi gunting rambut, dia selalu cuci rambut I, hilang stres I, pening kepala. Tu. Musim-musim panas ni lah. Jadi kalau musim panas ni ada sakit kepala ni, kita banyak minum air lah. Cukup-cukup rehat kan. Most of time kalau tak cukup tidur, bangun awal, sometimes pening lah. The whole day kalau tidur lambat kan. Jadi kalau masa panas, macam whole day disakit. So I really don't know what to do. So I just tidur macam tu saja. Saya jarang cari ke kepala. Dia bergantung. Kalau saya selalunya kalau cuaca panas lah dan kurang tidur. Tak ada kekerapan tu tidak tinggi. Okey, so macam sakit kepala tu sampai tahap yang macam mana? Dia kan sampai macam ada setengah orang sampai hatu kepala lah, Tidak. Ringan sahaja. Cukup rehat, minum air kosong yang cukup, should be okey lah. Sejujurnya saya tidak sakit kepala tahap yang macam mana awak cakap tadi.
Itu dia, rata-rata orang ramai di luar sana sakit kepala sebab macam kita lah Fiza, tak cukup rehat, tak cukup tidur, tak cukup makan pun sakit kepala ke? Macam-macam lah, macam-macam sakit kepala yang dialami oleh orang di luar sana. Tapi kalau boleh saya ajukan kepada Dr. Lim jugalah. Kalau kadang-kadang sakit kepala ni ada di bahagian tertentu. Ada orang sakit kepala satu kepala, ada orang sakit berdenyut dekat sini je, ada orang sakit kanan je dan kiri je. Adakah itu tanda ataupun jenis-jenis sakit kepala yang berbeza? Kita ada pelbagai jenis sakit kepala, betul? Ya. Sakit kepala yang paling biasa ialah migraine. So migraine tu daripada bahasa Perancis. Maknanya migraine, hemicranium, separuh kepala lah. So ada kalanya boleh ada sakit di sebelah sahaja, tetapi dia tak semestinya akan menunjukkan apa-apa dalam scan. Dan tiba-tiba dia ada sakit, dia ada kebas atau sampai kelemahan lumpuh sebelah badan, yang itu ialah satu tanda yang merisaukan saya. So biasanya saya akan buat satu scan. Ada setengah orang bila kita scan MRI dia tak nampak apa-apa pun. So yang itu kita panggil complicated migraine. Okay? So migraine yang macam ni dia boleh menyebabkan gejala sebelah badan, bukan saja kepala tapi sebelah badan, dan boleh dirawat dengan senang. Bila rawat sakit kepala dia, yang gejala yang lain tu, yang kebas atau lemah tu boleh hilang. Tapi biasanya saya lebih yakin kalau saya ada satu scan MRI untuk melihat benda tu. Okey. So apa-apa pun kita perlu berjumpa dengan doktor dahulu untuk menjalankan analisis. Mungkin Puan Azlinda boleh kongsikan, pernah tak Puan Azlinda terfikir bahawa sakit kepala yang kita anggap biasa, sakit kepala tak ada apa-apa ni sebenarnya boleh merupakan tanda ataupun simptom awal kepada penyakit-penyakit yang kita tak tahu? Ya, mungkin sebab pada saya lah elok kita buat saringan kesihatan untuk tahulah pergi cepatlah, pergi awal supaya kita boleh detect lah apa-apa penyakit yang kita mungkin ada, yang kita rasa kita sihat tapi kita tak tahu yang benda tu kita ada. Kalau Puan boleh kongsikan, bila dah pun berjumpa dengan doktor, apa diagnosis kepada sakit Puan sebenarnya? Migraine lah. Jadi sekarang bagaimana keadaannya? Sekarang dah semakin sihat, dah kurang sakit kepala tu. So under medication lagi lah. So masih lagi follow up yang berterusan lah. Okey, baik. Dan baik Fiza, dan saya kira tadi kita ada bincang juga sakit kepala ini, saya kira bukan saja dalam kalangan orang dewasa. Mungkin Dr. Lim boleh kongsikan kepada kami juga, adakah sakit kepala ini boleh terjadi kepada kanak-kanak dan apa pula punca untuk kanak-kanak ini sakit kepala? Okay. So sakit kepala kalau sekiranya bukan sakit kepala sekundar lah, sakit kepala biasa, boleh jadi dalam kanak-kanak juga. Mungkin mula daripada 5-6 tahun, tapi ada lebih muda jugalah. Tapi penyebab dia juga ada kalanya lebih kurang sama. Ada kalanya pemakanan, ada kalanya sakit kepala, ada kalanya dia datang sebab keturunan. Kalau sekiranya dapat sejarah daripada ibu bapa dia, mereka ada sakit kepala, ada kemungkinan anak-anak itu mungkin ada juga. Okey. Doktor, ini yang saya kira seringkali diamalkan ataupun dilakukan oleh masyarakat kita. Bila sakit kepala ni rata-rata saya kira mungkin memang beranggapan perkara ni tak ada apa-apa. Alah, sakit kepala sikit je mengada-ngada kadang-kadang kan mak kita cakap kan. Jadi dan kebiasaannya kita akan merawat sendiri sakit kepala ni. Sama ada dengan kita mengambil pil tahan sakit ataupun apa sajalah ubat-ubatan yang ada di rumah. Adakah ini boleh kita lakukan dalam jangka masa panjang dengan pengambilan ubat-ubat yang kita boleh beli over the counter ni kan? Adakah ia sihat ataupun dia juga boleh mendatangkan satu masalah jika kita melakukannya secara berterusan, doktor? So nombor satu, sakit kepala sangat kerap. 90% daripada manusia akan merasa sakit kepala satu masa dalam hidup mereka. Apa yang kita nak cuba ingatkan semua orang tu ialah sakit kepala ni ialah gejala. So bila awak ada sakit kepala yang berterusan atau yang tidak hilang, nombor satu ialah kita kena pastikan dia bukan disebabkan benda yang serius. Yang kedua ialah kalau ada sakit kepala biasa tapi awak makan ubat terlalu kerap, dia boleh menyebabkan satu atau dua benda. Satu, kalau awak makan Panadol mungkin tak ada masalah besar sangat, kecuali kalau ada penyakit hati. Tapi kalau makan ubat yang lebih kuat yang kita panggil NSAID, macam Ponstan, Sinflex,
Apa yang boleh jadi ialah dia ada kesan sampingan atas perut dengan buah pinggang kita. Okay. So ada setengah orang yang makan mungkin untuk gout, ubat tahan sakit. Jangka masa panjang dia boleh ada kerosakan buah pinggang. Ginjal. Jadi bermakna kita tak boleh suka-suka ambil ubat kita sesuka hati. Kalau sakit tu lebih baik kita berjumpa dengan doktor walaupun sakit kepala. Betul. So yang satu lagi saya nak ingatkan ialah kalau ingatkan awak gambarkan benda ni sebagai suatu gejala otak awak sakit, otak awak cuba memberitahu awak suatu benda yang dalam cara hidup awak tidak betul. So misalnya kalau awak tak boleh minum kopi, bila minum kopi sakit kepala, itu ya satu tanda mungkin awak kena cuba pantang untuk seminggu dua. Kalau awak nampak tiba-tiba sakit kepala dah hilang, maknanya awak mungkin menyalahgunakan badan awak. Sebab minum benda yang awak tak boleh minum. Bermakna badan kita dah bagi signal lah doktor. Ini perkara yang kita tak sesuai dengan kita, pemakanannya, cara hidup. Mungkin tengok telefon lama sangat berpagi malam dan sebagainya. Maksudnya kita kena ambil kisah apa yang telah disampaikan oleh badan kita. Dan tadi doktor ada sentuh mengenai keturunan. Sakit kepala ini juga mengenai keturunan. Kalau boleh saya bertanya kepada Puan Azlinda, selain daripada Puan Azlinda sendiri, ada ke anak ke saudara mara ke ibu bapa yang turut mengalami simptom macam Puan Azlinda? Setakat ni tak adalah. Tak ada yang sakit kepala yang berpanjangan, yang tak baik-baik tu tak adalah. Sikit-sikit tu adalah. Sakit kepala biasa lah maksudnya. Sakit kepala biasa. Sakit kepala manja-manja lah. Okey, ini soalan daripada penonton kita dan saya kira mungkin ramai juga dalam kalangan wanita yang mengalami perkara yang sama. Maklumlah doktor, ini daripada Suzy Rahim. Dia kata, umur dah meningkat 40-an. Bila saya datang bulan, saya akan menghadapi pening yang amat sangat. Sebelum ni saya tak pernah mengalami simptom begini. Adakah ini normal? Saya kira bukan Puan Suzy je, ramai dalam kalangan wanita ni yang seawal usia mereka dah rasa sakit kepala. Sakit kepala, sakit belakang dan sebagainya. Bagaimana doktor? Yang itu saya tak pasti untuk kes yang spesifik tu, tapi ramai wanita yang datang head akan ada sakit kepala. Apa yang biasanya kita faham ialah bila awak mula nak datang head, signal dia ialah kejatuhan estrogen dalam darah. So selain daripada sakit kepala, mungkin mood kurang sikit lah. So ada kalinya benda ni datang. Kalau sakit kepala datang, dia lebih teruk. Kalau dia ada sakit kepala masa yang lain tu mungkin kurang sikit. Tapi kalau masa period tu mungkin lebih teruk. Perubahan hormon lah ni Fiza. Tapi apa-apa pun saya kira kita tak boleh ambil mudah doktor tentang perkara ini. Di penghujung perbincangan ini mungkin ada sedikit yang nak disampaikan oleh doktor kepada penonton-penonton kita. Bagaimana kita sebenarnya memang tidak boleh ambil mudah jika kita mengalami masalah sakit kepala ini doktor. Silakan. Saya rasa kalau awak ada sakit kepala, jangan ambil ringan sangat, kena ambil berat. Tapi biasanya apa yang awak kena tengok nombor satu, bila kita cakap tentang red flag, bendera merah ni, nombor satu ialah kalau awak ada sakit kepala yang datang mendadak, awak tak pernah rasa sakit kepala, tiba-tiba dia datang dengan sangat teruk, ada kemungkinan benda serius macam pendarahan dalam otak. Nombor dua ialah kalau sekiranya awak ada sakit kepala biasa, tapi cara rasa dia berlainan dari biasa. Walaupun ada migraine lama, tapi pengalaman sakit kepala ini berlainan daripada biasa. Yang itu juga perlu tengok kenapa dia berlainan. Okey, baik. Kita nak ucapkan terima kasih kepada Dr. Lim Poh Hin dan juga Puan Azlinda Tan Zaidi Tan berkongsi kepada kita pelbagai informasi dan juga sudi berkongsi kepada kami pengalaman-pengalamannya yang penting. Pergi jumpa doktor, jangan buat tafsiran sendiri tentang diri kita. Betul. Saya suka apa yang doktor katakan tadi. Kita kena tahu bahawa sakit kepala ini terdiri daripada dua bahagian, iaitu yang ringan dan juga sekunder. Dan kadang-kadang gejala yang berat itu tidak membuktikan bahawa kita mengalami masalah yang berat, tapi gejala yang ringan juga tidak membuktikan bahawa kita tidak mempunyai penyakit yang tidak sepatutnya. Jadi apa yang paling penting, kita pergi kepada yang pakar untuk mendapatkan nasihat dan juga bantuan tentang keadaan kesihatan diri. Terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada dua tetamu kita dan semoga perkongsian hari ini dapat membantu anda. Untuk yang sakit kepala lama tu, jangan simpan-simpan, jangan tahan-tahan, jangan makan ubat sendiri. Pergi jumpa mereka yang lebih bertauliah. Kita nak berehat dahulu seketika, lepas ni kita nak makan-makan, Syirah. Wow, kita nak belajar buat burrito. Jangan ke mana-mana, kita kembali seketika nanti. Wanita hari ini, wanita hari ini. Okey,
Kembali bersama kami di Wanita Hari ini dan seperti yang telah dijanjikan, kita nak main masak-masak sekarang ni. Yang ni simple, tak payah nak pakai dapur, api dan sebagainya. Daripada bahan-bahan yang ada dekat rumah pun boleh. Tapi ini istimewa daripada Adib. Adib nak kongsikan resepi burrito. Katanya ada 2, burrito daging dan juga burrito telur. Ya, betul. Okey, teruskan. InsyaAllah ini saya akan kongsikan untuk buat burrito telur. Okey. Bahan-bahannya dulu. Okey, kita ada pelbagai jenis kondimen, iaitu kita ada carrot, kita ada kobis, kita ada capsicum, we have the chopped tomato, kita ada gherkin, cabbage, and red cabbage and white cabbage lah. Okay. And then the first thing kita letak salad. Okey. Adik, ini kita bahan-bahan yang Adik kat kongsikan ni bahan-bahan yang kita pilih lah kan. Ya, betul. Tapi kan kadang ibu-ibu kat rumah ini mungkin juga memberi inspirasi kepada ibu-ibu untuk buat lah daripada lebihan. Mungkin malam tadi dia ada buat ayam bakar. Ya, betul. Boleh dijadikan burritos? Boleh. For the filling kita boleh letak pelbagai jenis. Kita boleh letak crib stick, kita boleh letak daging, kita boleh letak grill chicken, pelbagai jenis. Udang masak lemak malam tadi tak habis boleh, tu tak ada kita masalah. letak. So kita fusionkan je. Okey. Kalau letak sardin pun nak juga agaknya. Ya, insyaAllah. Okey, hari ni. Okey, teruskan. Okey, baik. Ini pemilihan kondimen ni suka hati kita lah. Betul. Apa yang kita nak Okey, nak apa? Boleh saya letak. Can I order lah? Okay. Saya tak makan daging, jadi saya nak telur. Okey, baik. For the veggie? Saya nak semua, tapi saya nak gherkin ni lebih. Okey, baik, boleh. Okey, baik. Mungkin Cik Adib boleh ceritakan sedikit. Di tempat Cik Adib sendiri, antara daging dan juga telur ni, yang mana satu permintaannya lebih tinggi? Okey, untuk di tempat saya, dia lebih kepada daging lah. Okey. Sebab tekstur dia punya rasa. So, dia macam telur, dia plain. Okey, tak apa. Okey. Untuk diet boleh lah. Saya mudah je orangnya. Orang dia ingat saya complicated lah. Okey, mungkin Adik boleh kongsikanlah juga bagaimana sebenarnya. Ini kan kita boleh memberi inspirasi kita cakapkan kepada ibu-ibu. Sesuai untuk kita jadikan sarapan anak kita, bekal ke sekolah. Dan bukan untuk anak-anak je. Kadang-kadang orang yang mungkin nak menjaga diet yang seimbang juga boleh mengamalkannya. Dari segi bahan bagaimana kita nak kontrol tu, Cik Adib? Okey, baik. Untuk makanan sihat, burritos adalah makanan yang sesuai lah sebab kita banyak menggunakan sayur-sayuran. So untuk sayur-sayuran memang orang kata benda yang baik untuk kesihatan kita lah. Jadi tak kisahlah sayur apa, dan dia ada dia punya vitamin, dia punya protein yang tersendirilah. Okay. So tak ada kalau masalah. nak sawi dia tak ada sawi, suka hati ya, lah. Betul, tak ada masalah. So kalau macam ada kita punya selera tu selera Melayu, so kita letaklah apa yang kita nak letak. Ya, betul. Okay, kalau burrito ni Syira, dia kena ada sos. Saya bantu? Dia, boleh, tak masalah. Dia dah kena ada sos dia kan. Okay, apa sos yang digunakan oleh Cik Adib? Okey, hari ni kita akan pakai sos honey mustard, barbecue, and then we have the mayonnaise and sriracha. Okey. Untuk pedas kita boleh letak sriracha lah, menggantikan sos cili. Saya tak sabar nak rasa saya punya. Chef Adib, chef, kalau boleh saya tanya. Tapi naklah lebih sikit telur tu. Lebih sikit, ada requestnya. Dengan gherkin. Macam Subway. Dengan lebih kurang. Gherkin boleh. Okey chef, kalau chef boleh kongsikan sedikit apa agaknya perbezaan, mungkin ramai orang tak tahu apa beza antara burrito ni dengan wrap ke, dengan pita yang lain ke, apa bezanya? Sebenarnya burrito ni adalah makanan orang Mexican. So tortilla and then tacos dengan burrito ni adalah sama. Cuma dia punya shape dengan dia punya balutan je lain. So sekarang ni kita nak belajar cara balut pula. Boleh? Ya, betul. Okey, kejap. Sebelum tu saya letak daging. Saya letak extra daging boleh? Boleh, silakan. Saya nak semua. Semua. Tapi mayonis nak tak nak mayonis? Mayonis tak nak? Oh, banyak permintaan. Saya nak honey mustard. Saya nak barbecue. Okey, letak extra sauce. Okey, extra. Yang ni apa? That for the plating lah. Okey. Tu kita ada carrot puree. Macam roti ni. Hot sauce nak? Nak. Fiza nak semua. Macam roti ni buat sendiri ke, chef? Nak. Roti ni ada kadang kita buat sendiri. Okey, kadang-kadang kalau macam ni wholemeal kan? Yes, ni wholemeal. Okey. Roti ni sebenarnya kita kena panaskan ke tak perlu? Ya, okey. Untuk kalau kita di rumah kita boleh panaskan lah supaya dia lebih mudah untuk kita lipat, and then dia punya tekstur lagi menarik lah. Letak dalam microwave lah? Ya, betul. Cik baik ajar air. Okey, alah chef lajunya tak sempat nak belajar. Macam mana tadi? Okey, Okey, ni saya pegang. Mula kita fold ni di side sini dish. dulu. Okey. Okey, side dish. Oh, saya punya pita banyak ke macam mana? Tak apa. Makan sendiri and then kita pegang sini. Okey, pegang. And then pastikan tarik ni ke belakang supaya dia punya filling tu dia padat, and then baru fold.
Kita akan nantikan Syira buat tu di rumah ya untuk suaminya. Takut agak. Okey, Chef sama Chef potong tu. Saya nak rasa Chef punya burritos ni. Chef mungkin boleh kongsikanlah Instagram ataupun media sosial kalau orang nak rasa air tangan Chef ni selain daripada burritos ni ada ke benda lain yang Chef buat? Okey, di restoran kami saya menyediakan western cuisine di sana. Kita ada pizza, kita ada steak, kita ada pasta, kita ada main course yang lain lah. Grilled chicken, crispy fried chicken. Dan kalau nak merasa semua boleh datang. Okey. Dekat mana tu Chef? Dekat Titi Wangsa. Betul bersebelahan dengan Tasik Titi Wangsa. Buka pukul berapa tu? Daripada kita start operasi daripada pukul 10.30 pagi sampai 9 malam. Cantik dia macam ialah Chef buat kan memanglah cantik kan. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap tak awak punya? Sedapnya. Daging dia juicy. Sedap. Walaupun telur. Okey. Tadi Cik Adik kata plain. Ya, betul. Tapi saya tak setuju. Okey, sebab dia banyak sos. Ya, dah dicampur dengan sos dan juga kondimen ni dia sedap. Orang kata it complete each other lah. Dan untuk daging ni pula memang dah terasa dagingnya juice, tanpa pula dengan semua extra sos. Baik, saya ni ada props juru kamera yang prihatin dan penyayang. Dia beritahu ada makanan kat mulut dia so selap. Nampak kemas awak di bibir. Saya pula yang comot-comot di sini. Baik, sementara saya dan juga Fiza nak menjamu selera di sini, hilangkan sakit kepala kami. Apa kata kita nak berhenti berehat seketika sebelum kita bersama dengan Mojo sekali lagi. Ini apa, Chef? Ini apa? Ini potato. Boleh ambil makan. Tak salah. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Baik, kembali bersama kami di Wanita hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada semua penonton yang sudi bersama dengan kami dari pukul 12 tengah hari tadi sehingga 1 tengah hari sekejap saja lagi. Dan terima kasih juga kita ucapkan kepada mereka yang sudi berkongsi pengalaman dan sebagainya di Facebook kami di Wanita hari ini. Dan hari ini kita dah kongsi macam-macam cerita kan. Daripada awal tu kita dengar lagu. Kemudian kita dah kongsikan juga tentang sakit kepala yang bagaimana sebenarnya. Jangan sesekali kita ambil mudah tentang perkara yang berlaku dalam kehidupan kita ni. Betul. Ini cakap diri sendiri jugalah. Kita ni sebagai manusia kadang-kadang kita suka memandang perkara yang penting untuk diri kita. Tapi kita ambil remeh saja. Yang paling penting kita kena sayangi diri kita dulu sebelum kita nak sayang orang lain. Kita kena sihat. Barulah kita boleh sayang orang lain. Kalau tak sihat, macam mana macam kita nak sayang orang lain? Macam nak pergi kerja, macam mana nak aktif, macam nak sayang, macam mana kita nak realisasikan azam yang telah kita impikan dari awal tahun yang lalu. Dan juga kami dah berikan anda inspirasi petang ni mungkin tak tahu nak makan apa, nak sediakan bekal untuk anak pergi sekolah agama nanti ke kan? Ataupun nanti minum petang bersama dengan keluarga di hujung minggu, balik kampung, nak orang kata nak menggembirakan hati ibu dan ayah, atuk dan nenek. Kita mungkin boleh cuba resipi baharu daripada Chef Adik tadi iaitu burritos daging ataupun ayam, telur. Kita boleh gantikan dengan apa saja. Macam Fiza kata tadi, udang masak lemak pun nak letak dalam tu. Okey, baiklah Wanita hari ini untuk hari ini selesai dan kami akan kembali esok menerusi hikayat perkahwinan. Sukar kata tidak. Saya kira betul juga tu sebab dalam rumah tangga ni terlalu banyak hati yang perlu dijaga. Kata tidak, Kang. Yang itu saya tak tahu. Itu esok kita akan kongsikan bersama dengan rakan kita yang lain. Tapi sebelum tu, seperti yang dijanjikan dari awal tadi, untuk mengubat rindu anda kepada Mojo, sekali lagi kami bawakan dengan lagunya Roman Cinta. Dipersilakan. Silakan.
susah yang menjaga bendera ni. Ini tanah air kita. Perjuangkan untuk anak cucu kita. Hussein! Hussein! Tok, ada nampak bendera saya tak? Ini bendera cucu ah. Cucu jaga bendera ni elok-elok eh. Tok. Sin, pengorbanan kita tak sia-sia, Sin.